Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Salam satu haluan, sehaluan. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berjumpa lagi untuk meneruskan slot tuition online Perlis mengaji. Cikgu harap agar anak-anak semua dapat menjalani ibadah puasa dengan sempurna walaupun dalam keadaan kita diuji dengan virus. Okey, tajuk pelajaran kita pada pagi ini ialah nisbah, kadar dan kadaran tingkatan 1 iaitu bab 4. Dan untuk tajuk ini cikgu harap pelajar-pelajar tingkatan 1 dapat ikuti kalau masih belum masuk tajuk ini di sekolah, dan pelajar-pelajar tingkatan 2 dan 3 bolehlah mengulang kaji dengan perbincangan kita pada pagi ini. Baik, cikgu harap para pelajar dah bersedia dengan pen dan kertas untuk kita teruskan pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, untuk tajuk ini, standard pembelajaran yang kita harapkan ialah pertama sekali, di akhir pelajaran nanti diharapkan agar pelajar dapat mewakilkan hubungan tiga kuantiti dalam bentuk A, nisbah kepada B, nisbah kepada C. Yang kedua, pelajar dapat mengenal pasti dan menentukan nisbah setara dalam konteks berangka, geometri atau situasi harian. Dan yang ketiga, pelajar dapat mengungkapkan nisbah 2 dan 3 kuantiti dalam bentuk termudah. Baik, pertama sekali, apakah nisbah? Okey, yang dah belajar, yang form 2, form 3 mungkin tahulah apakah nisbah. Untuk pelajar tingkatan 1, ambil perhatian dan boleh buat catatan. Nisbah adalah perbandingan di antara 2 atau 3 kuantiti dalam unit yang sama. Okey, dalam unit yang sama. Ditulis dalam bentuk A, titik noktah bertindih ni, ini adalah nisbah. A nisbah kepada B atau A nisbah kepada B, nisbah kepada C. A nisbah kepada B adalah nisbah dalam 2 kuantiti. A nisbah kepada B, nisbah kepada C adalah nisbah dalam 3 kuantiti. Baik, nisbah boleh diungkapkan dalam bentuk peratusan, pecahan dan perpuluhan. Tetapi jawapan akhir mestilah dalam bentuk yang termudah. Bentuk yang termudah maknanya bentuk yang paling ringkas. Okey, sebagai contoh, kita tengok di sini, 5,000 gram kepada 9 kilogram boleh ditulis sebagai, okey, ada 2 kaedah. Kita tengok yang pertama dulu, yang ini. 5,000 gram nisbah 9 kilogram. Ambil balik soalan ni. Kemudian kita bagi samakan unit. Okey, maksudnya kita boleh pilih sama ada nak tukar kepada gram ataupun kepada kilogram. Okey, yang pertama cikgu tukar kepada kilogram. Maknanya 5 gram adalah 5 kilogram. Nisbah kepada 9 kilogram. Dan jawapan akhir, sebab nisbah ni adalah sama, kita boleh pemudahkan, jadi tinggallah 5 nisbah 9. Okey, sebab tu pentingnya kita tukar kepada unit yang sama supaya unit ni kita boleh permudahkan. Di mana jawapan akhir tidak ada lagi sebarang unit di sini, hanya nombor sahaja. Okey? Baik. Yang kedua, kaedah yang kedua, kalau awak nak pilih ke unit gram, kedua-duanya mestilah dalam unit gram. Jadi 5,000 gram adalah nisbah kepada 9,000 gram. Okey, 5,000 dengan 9,000 boleh dipermudahkan, maknanya kedua-duanya dibahagikan dengan 1,000. Jawapan akhir ialah nisbah 5 nisbah 9. Okey, jadi walau macam mana kaedahnya pun, jawapan akhir mestilah jawapan yang sama. Okey. Baik, kita teruskan. Contoh soalan yang pertama. Wakilkan nisbah 0.02 meter kepada 3 cm kepada 4.6 cm dalam bentuk A nisbah kepada B nisbah kepada C. Okey, ini merupakan nisbah dalam 3 kuantiti iaitu A, B dan C. Maksudnya daripada penyataan yang panjang macam ini,
awak mesti tukarkan dia kepada bentuk nisbah. Okey, pertama sekali, susun semula setiap perkara yang diberi 0.02 meter, nisbah kepada 3 cm, nisbah kepada 4.6 cm. Kemudian samakan unit 2 cm, 3 cm, 4.6 cm. Yang ini tak perlu ubahlah sebab kita nak tukar kepada cm. Yang ini maknanya daripada 0.2 darab dengan 100. Sebab 1 meter bersamaan 100 cm. Okey, baik. Kemudian kita tak mau perpuluhan di sini untuk nisbah. Jadi kita nak tukar perpuluhan kepada nombor bulat. Caranya adalah didarabkan dengan 10. Pelajar mesti ingat dalam mempermudahkan menyelesaikan masalah nisbah, setiap apa yang berlaku kepada satu-satu nisbah mestilah dilakukan juga kepada setiap nisbah yang lain. Apabila 4.6 ini didarab dengan 10, kesemuanya mestilah didarabkan dengan 10. Jadi awak akan dapat 20. Okey, yang merah ni abaikan dulu. 20 nisbah 30 nisbah 46. Tapi yang ini masih belum ringkas. Maknanya kita boleh pemudah lagi, perkecil lagi. Pemudah tu maknanya kita bahagikan dengan sebarang nombor, iaitu faktor sepunya terbesar lah. Jadi nombor 20, 30 dan 46 semuanya boleh dibahagikan dengan nombor 2. Jadi jawapan akhir kita akan dapat 10 nisbah 15 nisbah 23. Okey? Boleh ikut ya. Baik, di sini maknanya anda kena ingat balik kemahiran yang lama lah, iaitu faktor sepunya terbesar, di mana cari satu nombor yang mana kesemua ni boleh bahagi, yang paling besar. Okey, itu namanya faktor sepunya terbesar. Baik. Okey, di sini dicatatkan jawapan akhir ini permudahkan ke bentuk yang paling ringkas. Okey. Seterusnya, contoh yang kedua, wakilkan hubungan 3 kuantiti berikut. Okey, yang pertama, 2 minggu kepada 16 hari kepada 1 minggu. Okey, awak boleh catat ya dan cuba jawab sambil kita berbincang. Di sini maknanya ada unit minggu dan ada hari. 2 unit yang berbeza. Jadi pertama sekali mestilah tukar kepada unit yang sama. Itu kena ingat ya, tak boleh terus jawab 2 nisbah 16 nisbah 1. Yang tu salah. Jadi awak pemudahkan dulu 2 minggu nisbah kepada 16 hari nisbah kepada 1 minggu. Tulis dulu dalam bentuk nisbah. Kemudian 2 minggu maknanya 2 darab 7, 14 hari nisbah 16 hari nisbah 7 hari. Okey, yang ni dapatlah 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Kemudian bila semua nisbah dah unit dah sama, maksudnya kita boleh pemudahkanlah unit-unit ni, tak payah letak lagi. Jadi jawapan akhir 14, 16, 7. 14 nisbah kepada 16 nisbah kepada 7. Okey, semak balik. Adakah ketiga-tiga nombor ini mempunyai faktor sepunya terbesar? Jika tak ada, maknanya ini adalah jawapan yang terakhir. Okey. B. 4 minit kepada 120 saat kepada 1.6 jam. Ada minit, ada saat, ada jam. Jadi awak boleh pilih mana-mana unit yang awak rasa sesuai dan mudah. Okey. Di sini contoh cikgu bagi. Okey, tulis dulu dalam bentuk nisbah 4 minit, nisbah 120 saat, nisbah 1.6 jam. Kemudian cikgu tukarkan kepada saat. Semua unit ni ditukar kepada saat. 4 minit, 4 darab 60, 240 saat. Yang ini kekal 120 saat. Yang ini 1.6 darab 60, darab 60 ke minit dan ke saat. Okey, jadi kita dapat 5,760 saat. Jadi unit dah sama.
akhir sekali kita akan dapat 240, 120, 5,760. Apabila semua ada sifar di belakang, kita lebih mudah bahagikan dengan 10. Jadi semua nombor nisbah ini dibahagikan dengan 10. Kita akan dapat 24, 12 dan 576. Tetapi ini masih belum ringkas. Jadi cari faktor sepunya terbesar untuk dibahagikan. Dan di sini bila kita cari faktor sepunya terbesar adalah 12. 24 bahagi 12, 12 bahagi 12 dan 576 bahagi 12. Baik. Kalau semasa menyelesaikan masalah ni, pelajar tak tahu macam mana nak cari faktor sepunya terbesar. Lupa dah macam mana nak buat faktor sepunya terbesar, maknanya boleh pemudahkan peringkat demi peringkat. Bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Maksudnya bahagi 2 dulu, dapat 12, dapat 6, dapat di sini jawapannya. Okey. 288. Lepas tu bahagi 2 lagi. Bahagi 2 sampai tak boleh bahagi. Itu salah satu cara kalau kita tak dapat cari faktor sepunya terbesar. Okey. Bila kita bahagikan dengan FSTB ini, jawapan yang kita akan dapat ialah 2 nisbah kepada 1 nisbah kepada 48. Okey, jadi jawapan akhir ialah 2 nisbah 1 nisbah 48. Baik. Tengok contoh yang ketiga. Ini dalam bentuk soalan panjang penyelesaian masalah. Tahir membayar RM5.60 untuk sepinggan nasi goreng, RM1.20 untuk segelas teh ni, dan 30 sen untuk sekeping kuih. Wakilkan hubungan harga bagi nasi goreng, teh dan kuih dalam bentuk A nisbah B nisbah C. Jadi daripada pernyataan yang panjang ni, kita ringkaskanlah untuk kita dapatkan nisbah tiga perkara tersebut. Okey, contohnya di sini penyelesaian kita ambil RM RM5.60 nisbah kepada RM RM1.20 nisbah kepada 30 sen. Tetapi yang ini unit dia tak sama. Jadi tukar dulu. 30 sen adalah RM0.03. Jadi kita akan dapat RM 5.60 nisbah kepada RM 1.20 nisbah kepada RM 0.30. Okey, macam tadilah, apabila unit dah sama, so kita bolehlah memudahkan unit-unit tersebut. Jadi kita dapat 5.6, 1.20 dan 0.30. Okey. Jadi di sini kita tidak mahu jawapan dalam bentuk perpuluhan. Nisbah tak boleh tinggal dalam bentuk perpuluhan, jadi darab dengan 100, dapat 56, dapat 12 dan yang ini dapat 3. Okey. Okey, maksudnya di sini bila dapat 56 nisbah kepada 12, nisbah kepada 3, kita semak FSTB, kita dapati tidak ada lagi yang boleh dipermudahkan. Jadi jawapan akhir adalah yang ini sahaja. Okey, boleh ikut setakat ni? Baik. Seterusnya kita akan tengok kemahiran yang kedua dalam tajuk ini. Baik, kalau tengok di sini, awak boleh tengok ada 3 pecahan, 3 buah bulatan, di mana yang ini mewakili yang berlorek ni 1 daripada 2 bahagian. Yang kedua, 2 bahagian daripada 4 bahagian. Yang ini 6 bahagian daripada 12 bahagian. Luas bahagian berlorek sentiasa sama besar. Okey, maksudnya ketiga-tiga bulatan ini saiznya adalah sama besar, bahagian berlorek pun sama besar, sama saiz, cuma dia dibahagikan kepada beberapa bahagian yang berbeza. Yang ini dipecahkan kepada 2 bahagian, yang ini kepada 4 bahagian dan yang ini kepada 12 bahagian. Okey. Dalam keadaan macam ni, kita perhatikan bahagian yang berlorek adalah bahagian yang sama. Jadi keadaan macam ini dikenali sebagai nisbah setara.
Okey. Cikgu rasa awak dah belajar pecahan pada peringkat sekolah rendah. Jadi nisbah setara ini adalah sama dengan pecahan setara. Yang ini pecahan setara kan? Maksudnya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 6/12. Tetapi dalam bentuk nisbah kita akan buat 1 nisbah 2 adalah sama dengan 2 nisbah 4 bersamaan juga dengan 6 nisbah 12. Baik. Apakah nisbah setara? Nisbah setara merupakan pecahan dengan nilai yang sama. Okey, macam cikgu bagi tahu tadilah. Maknanya bulatan yang sama saiz dibahagikan kepada bahagian yang sama. Okey, jadi di sini 1 nisbah 2, 2 nisbah 4 dan 6 nisbah 12 dikenali sebagai nisbah setara. Okey, boleh faham ya? Baik, nisbah setara dicari dengan mendarab atau membahagi setiap bahagian dalam nisbah dengan nombor bulat yang sama. Maksudnya bila nak cari nisbah setara, kita boleh gunakan operasi darab ataupun operasi bahagi. Tetapi mestilah dengan nombor yang sama. Baik, contohnya 1/2 dengan 2/4. 1 darab 2, 2 darab 2. Jadi kita akan dapat 2/4. Yang ini 1 darab 6, 2 darab 6. Akan dapat 6/12. Maksudnya bila kita darab atau kita bahagi, kita akan dapat nilai yang sama. Okey? Baik. Contoh. Tulis 2 nisbah setara bagi 6 nisbah 8 dan yang kedua 2 nisbah 1 nisbah 5. Baik, untuk yang pertama dulu. 6 nisbah 8, soalannya minta 2 nisbah setara. Jadi awak boleh saja darab. Maksudnya contoh cikgu bagi 6 darab 2 nisbah kepada 8 darab 2. Sebab tadi kita dah cakap nisbah mestilah berlaku, apa yang berlaku di sebelah kiri mestilah sama dengan apa yang berlaku di sebelah kanan. Jadi kalau di sini darab dengan 2, di sini pun kita mestilah darab dengan 2. Jadi awak akan dapat sama dengan 12 nisbah 16. Maksudnya 6 nisbah 8 dan 12 nisbah 16 adalah setara. Okey. Kita juga boleh gunakan operasi bahagi. Kalau yang ini bahagi 2, nisbah ni pun bahagi dengan 2. 6 nisbah 8 sama dengan 6 bahagi 2 nisbah kepada 8 bahagi 2. Jadi kita akan dapat 3 nisbah kepada 4. Maksudnya di sini 3 nisbah 4 juga adalah setara dengan 12 nisbah 16. Okey. Baik. Contoh yang kedua, 2 nisbah 1 nisbah 5. Di sini kita darab dengan 5. Jadi darab 5, kesemuanya didarabkan dengan 5 dan kita akan dapat 10 nisbah kepada 5 nisbah kepada 25. Okey. Jadi ini nisbah yang setara dengan 2 nisbah kepada 1 nisbah kepada 5. Oleh sebab dia nak 2, jadi kita buat satu lagi. Boleh saja dengan nombor-nombor apa pun. Contoh yang cikgu bagi di sini darab dengan 7. 2 darab 7, nisbah 1 darab 7, nisbah kepada 5 darab 7. Jadi kita akan dapat 14 nisbah kepada 7, nisbah kepada 35. Okey, di sini kita tak buat operasi bahagi. Sebab, nampak sebab apa? 2 nisbah 1 nisbah 5. Sebab di sini kita dah gunakan nombor 1. Jadi nak bahagi dengan apa lagi? Kalau bahagi 1 pun mesti masih dapat jawapan yang sama. Okey. Baik. Seterusnya di bahagian nisbah setara, tentukan sama ada nisbah-nisbah berikut setara atau tidak. Okey, maksudnya kita nak tengok adakah 5 nisbah 7 setara dengan 20 nisbah 28. Baik, macam tadi, kita tengok balik. Nisbah setara dicari dengan mendarab atau membahagi setiap bahagian dalam nisbah dengan nombor bulat yang sama. Okey, jadi kita boleh semak macam itulah.
Baik, contoh di sini. Okey, soalan yang pertama tadi, 5 nisbah 7 dan 20 nisbah 28. Okey, kita tengok di sini. 5 nisbah 7 dan 20 nisbah 28. 5 nisbah 7 sama dengan 20 5 darab 4 kan. Jadi awak cuba letaklah 5 darab 4. Bila sini darab 4, di sebelah kanan pun mesti darab dengan 4. Jadi hasil dia ialah 5 darab 4 20, 7 darab 4 28. Jadi kita dapat balik macam mana yang soalan bagi tadi. Jadi di sini kita boleh buat keputusan ataupun kesimpulan, maka 5 nisbah 7 dan 20 nisbah 28 adalah setara. Atau satu cara lagi boleh juga awak permudahkan yang ini. Kalau kita bahagi dengan 4, yang ini dapat 5, yang ini dapat 7. Jadi sama dengan sinilah. Sama ada nak gunakan operasi darab atau operasi bahagi. Okey, contoh yang kedua, 15 nisbah kepada 3 nisbah kepada 10 dan 3 nisbah kepada 1 nisbah kepada 2. Baik, biasanya kita ambil yang pecahan pertama ni sebagai nisbah yang pertama ni sebagai petunjuk. 15 dengan 3 maksudnya 15 dibahagi dengan 5. Jadi kita cuba 15 bahagi 5 nisbah kepada 3 bahagi 5 dan nisbah kepada 10 bahagi 5. Hasilnya ialah 3 nisbah kepada 3/5 nisbah kepada 2. So jawapan ni tak sama dengan yang dia bagi di sini. Jadi bila keadaan macam ni, maka 15 nisbah kepada 3 nisbah kepada 10 dan 3 nisbah kepada 1 nisbah kepada 2 bukan nisbah setara. Okey? Boleh ya? Maknanya awak boleh menentukan sama ada pecahan tu, pasangan pecahan tu setara ataupun tidak. Okey. Seterusnya. Bahagian yang ketiga dalam tajuk ini, mengungkap nisbah dalam bentuk termudah. Baik. Maksudnya di sini tadi awal-awal cikgu dah bagi tahu bahawa nisbah jawapan akhir mestilah dalam bentuk yang paling ringkas. Okey, jadi macam mana kaedah kita nak buat supaya jawapan kita tu dalam bentuk yang paling ringkas. Jadi di sini mengungkap nisbah dalam bentuk termudah. Bentuk termudah maknanya bentuk yang paling ringkas lah, yang dah tak boleh dipermudahkan lagi. Baik. Yang pertama, A nisbah kepada B nisbah kepada C ialah nisbah dalam bentuk termudah jika A, B dan C ialah nombor bulat yang tidak mempunyai faktor sepunya selain 1. Dengan kata lain yang mudah, ayat yang mudah ialah nombor-nombor tu, 3 nombor tersebut tidak boleh dibahagi lagi dengan satu nombor yang sama. Itulah faktor sepunya tu. Maksudnya tak ada lagi nombor yang dia boleh bahagi. Okey, itu maksudnya kita dah dapat nisbah yang termudah. Okey, contoh dia macam inilah. 3, 4, 9. Nak bahagi 3, 4 tak boleh. Nak bahagi 2, 3 dengan 9 tak boleh. Ataupun yang kedua, 2 nisbah 15 nisbah 23. Yang ini pun dah tak boleh nak bahagi dah. Nak bahagi 15 tak boleh, nak bahagi 5 tak boleh, nak bahagi 3 tak boleh. Jadi dalam keadaan macam ni, ini dikatakan jawapan yang paling ringkas, termudah. Baik. Yang ketiga, nisbah dalam bentuk pecahan boleh dipermudahkan dengan cara, okey, kalau nisbah tu dalam bentuk pecahan, macam mana kita nak permudahkan dia? Salin lah. Kalau yang tak belajar lagi, tolong salin. Kalau nisbah dalam bentuk pecahan, pertama sekali tukar kepada bentuk pecahan tak wajar. Tak wajar maknanya pengangka lebih besar daripada penyebut. Okey. Kalau soalan dalam nombor bercampur lah, misalnya 1/5/4. Jadi tukarkanlah. 1/4/5 contohnya. Jadi kita tukarkan darab tambah. Okey, selepas kita tukar kepada pecahan tak wajar, darab semua nombor dengan GSTK bagi penyebut.
Okey, GSTK gandaan sepunya terkecil pun dah belajar masa tahun 6 kalau tak salah. Jadi kita darab penyebut bagi setiap nisbah tu dengan gandaan sepunya yang terkecil. Sekarang kita akan tengok contoh. Baik, yang keempat, nisbah dalam bentuk perpuluhan boleh dipermudahkan dengan, okey, yang ini kalau perpuluhan. Bila nombor tu dalam bentuk perpuluhan, pertama sekali tukar kepada nombor bulat dengan mendarab semua nombor dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Gandaan puluh lah ya, gandaan puluh, ratus, ribu dan seterusnya. Kita nak tukar dalam bentuk nombor bulat. Kemudian bahagi semua nombor dengan FSTB, faktor sepunya terbesar. Okey, jadi yang ni bagi perhatian sebab mungkin agak sukarlah berbanding dengan nombor-nombor bulat ya. Yang ni yang mana pelajar tingkatan 2, tingkatan 3 pun boleh cuba sama-sama jawab, sama-sama buat bahagian ni. Okey, contoh, permudahkan nisbah dalam bentuk pecahan. Okey, yang ni kita nak mempermudah nisbah dalam bentuk pecahan. Contoh yang diberi 1/6 nisbah kepada 1/3. Okey, kita tengok contoh ni dulu. Yang pertama, macam cikgu kata tadi, pertama sekali tukar dulu pecahan kepada bentuk pecahan tak wajar. 1/6 nisbah kepada, yang ni darab 3 darab 1, 3 tambah 1, jadi 4/3. Okey. So langkah yang pertama, tukar kepada pecahan tak wajar. 1/6 nisbah kepada 4/3. Kemudian, kalau ingat langkah tadi, selepas kita tukar kepada pecahan tak wajar, okey, di sini darab semua nombor dengan GSTK bagi penyebut. Baik. Ini adalah penyebut. Gandaan sepunya terkecil bagi 3 dan 6 adalah 6. Jadi kita darab dengan 6 lah. Faham? Okey, awak tulis dan boleh nampak sebab apa. Maksudnya di sini ni penyebut 6, yang ni penyebut 3. Tapi awak cari GSTK bagi 3 dan 6. Okey, GSTK di sini ialah 6, GSTK bagi 6 dan 3. Jadi sini darab 6, di sini pun darab 6. Bila kita macam ni, 6 dengan 6 boleh pemudahkan. Okey, 1/6 darab 6, 6 pemudahkan. Jadi dapat 1. Yang ni 6, tinggal 6 bila potong tinggal 2. 3 ni pemudahkan tinggal 1. 4 darab 2 dapat di sini 8. Okey, jadi kalau boleh cuba tulis, cuba buat pemudahkan ni. Atau kalau sekarang ni awak guna kalkulator, dapat teruslah jawapan ni. Tapi kita pilih 6 sebab 6 ialah GSTK bagi 6 dan 3. Okey. Baik. Untuk nisbah 3 kuantiti pecahan pun sama kaedahnya. Pertama sekali tukar kepada pecahan tak wajar, yang ini darab tambah dapat 5/4. Nisbah kepada 1/6, nisbah kepada 1/2. Okey, awak buatlah pengiraan nak cari GSTK, pembahagian berulang. Okey, ingat balik yang tu, pembahagian berulang. 4, 6 dengan 2, GSTK-nya adalah 12. Jadi darab dengan 12. Sini darab 12, di sini pun darab 12, di sini pun darab dengan 12. Okey, bila darab 12, pemudahkanlah. 4, sini tinggal 3. 5 darab 3. Di sini dapat 5. 15 di sini ya. Di sini 6 dengan 12 dapat 2. Di sini dapat 6. Okey, baik. Pemudahkan yang ini dapat jawapan dia. Tolong betulkan ya. Yang ini jawapan dia ialah 15. 15 nisbah kepada 2, nisbah kepada 6. Okey, dan awak tak boleh lagi nak permudahkan nisbah ini. Okey, seterusnya tolong ya di sini betulkan 15. Baik, seterusnya mempermudah nisbah dalam bentuk perpuluhan. Contoh di sini. Okey, yang A, soalan A, 1 nisbah 2, nisbah 1/2 nisbah kepada 0.18. Baik, tengok balik tadi.
Yang pertama sekali, menukarkan kepada nombor bulat dengan mendarab semua nombor dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jadi macam itulah yang awak kena buat. Pilih berdasarkan yang banyak perpuluhan ni. Maksudnya yang ini untuk jadi nombor bulat mesti darab dengan 2 kali kan. Darab dengan 100. 2 kali lompat ke depan ni maknanya 100 lah. Bila sebelah sini darab 100, sini pun kita darab 100. 1.2 darab 100, 1, 2, hasilnya ialah 120. 0.18 darab 100 dapat 18. Okey, kemudian kita cari FSTB bagi 120 dan 18. Dan di sini bila buat pengiraan, FSTB-nya ialah 6. Jadi bahagilah dengan 6. 120 bahagi 6, 18 pun bahagi dengan 6. Jawapannya ialah 20 nisbah kepada 3. Okey, bila sampai sini, semak dulu 20 dengan 3 tak boleh pemudah lagi. Dia tidak ada lagi nombor yang sama untuk kita bahagikan. Okey. Baik, seterusnya soalan B. 1,5 nisbah kepada 0.45 nisbah kepada 3. Okey, jadi kita semak di sini, yang ini 2 perpuluhan di sini nak darab dengan 1, 2, darab 100. Okey, ini darab 100, 0.45 pun darab 100, 3 pun darab dengan 100. Jadi dapat 150 nisbah kepada 45 nisbah kepada 300. Sama juga cari FSTB, dan FSTB bagi 150, 45 dan 300 ialah 15. Okey, jadi jawapan yang awak akan dapat ialah 10 nisbah kepada 3 nisbah kepada 20. Semak balik. Kalau dah tak boleh pemudah, maknanya ini adalah jawapan akhir. Okey, boleh ya? Baik. Kita tengok contoh soalan berkaitan nisbah. Rajah menunjukkan 3 buah segi empat sama A, B dan C. Okey, di sini A 2 cm, B 3 cm dan C 4 cm. Okey, segi empat sama bermaknanya setiap sisi adalah samalah ya. Yang ini 2 cm semuanya, yang ini 3 cm, yang ini 4 cm. Baik. Soalannya, wakilkan setiap yang berikut dalam bentuk A nisbah kepada B nisbah kepada C. Okey, yang pertama, panjang sisi segi empat sama A kepada panjang sisi segi empat sama B kepada panjang sisi segi empat sama C. Okey, yang ni soalan yang pertama. Maksudnya dia nak awak tukarkan semua ni kepada bentuk nisbah. Okey, soalan yang kedua, perimeter segi empat sama A nisbah kepada perimeter segi empat sama B kepada perimeter segi empat sama C. Okey. Yang ketiga, luas segi empat sama A kepada luas segi empat sama B kepada luas segi empat sama C. Okey, tolong tambah ya C di sini. Baik. Kita tengok jawapan yang ni dulu sebelum kita tengok soalan B dengan C. Baik, soalan yang pertama, dia minta di sini panjang sisi A nisbah kepada panjang sisi B nisbah kepada panjang sisi C. Jadi awak buatlah dalam bentuk macam ni dulu. Tulis semula dalam bentuk nisbah, kemudian tadi gambar rajah A 2 cm, gambar rajah B 3 cm, gambar rajah C 4 cm. Jadi 2 nisbah kepada 3 nisbah kepada 4. Okey, untuk soalan ni yang kedua, perimeter. Jadi di samping awak menjawab nisbah, boleh juga ulang kaji bahagian perimeter. Perimeter maknanya hasil tambah semua sisi. Jadi sebab dia segi 4 sama, kita darab saja dengan 4. Untuk yang 2 cm dapat 8, 3 cm dapat 12 dan 4 cm dapat 16. Jadi bila kita pemudahkan,
2 nisbah 3 nisbah 4. Jadi perimeter dia di sinilah 8, 12, 16. Baik. Yang ketiga, luas. Luas ialah panjang darab lebar. Luas A 2 darab 2, luas B 3 darab 3, luas C 4 darab 4. Jadi di sini kita akan dapat 4 nisbah kepada 9 nisbah kepada 16. Okey. Soalan B. Tulis nisbah setara berdasarkan jawapan A. Baik, jawapan A di sini tadi. Kalau kita tengok yang ini 2, 3, 4. Yang ini bila pemudah pun dapat 2, 3 dan 4. Maksudnya 2, 3 dan 4. 2 nisbah 3 nisbah kepada 4 adalah setara dengan 8 nisbah 12 nisbah 16. Ya, maksudnya 2 nisbah 3 nisbah 4 adalah setara dengan 8 nisbah 12 nisbah 16. Baik, soalan C. Apakah hubungan antara nombor dalam nisbah luas dengan nombor dengan nisbah panjang sisi? Okey, panjang sisi 2 nisbah 3 nisbah 4. Luas 4 nisbah 9 nisbah 16. Jadi dah masuk tajuk kuasa 2. Di sini awak akan dapati nombor dalam nisbah luas ialah kuasa 2 nombor dalam nisbah panjang sisi. Sebab 4 ialah 2 kuasa 2, 9 ialah 3 kuasa 2 dan 16 ialah 4 kuasa 2. Okey. Baik. Okey, seterusnya ungkapkan nisbah berikut dalam bentuk termudah. Okey, jadi kita cuba jawablah macam mana nak mempermudahkan soalan A, B, C dan D. Okey, awak boleh cuba dulu sambil-sambil kita berbincang. Baik, kita tengok soalan yang pertama. A, 14 nisbah kepada 35 nisbah kepada 49. Okey. Di sini pertama sekali cari FSTB. FSTB bagi 14, 35 dan 49 adalah 7. Okey, jadi bermakna ketiga-tiga nombor ini kita akan bahagikan dengan 7. Jadi awak akan dapat 2 nisbah kepada 5 nisbah kepada 7. Okey, habis ya, tak boleh pemudah lagi. B, 1 nisbah 3/5 nisbah kepada 1/4. Okey. Di sini kita akan darab dengan GSTK bagi penyebut untuk pecahan. Sebab semuanya dalam bentuk pecahan tak wajar, pecahan wajar, jadi tak payah lagi tukar. Yang kita tukar kalau diberi dalam bentuk nombor bercampur. Sekarang ni dia dah bagi pecahan wajar, yang ini pun pecahan wajar. Jadi kita terus darab dengan GSTK bagi penyebut di sini. 5 dengan 4 GSTK-nya ialah 20. Jadi semua ni akan didarab dengan 20. 1 darab 20, 3/5 darab 20, 1/4 darab 20. Jadi pemudahkan dapat 20 nisbah kepada, yang ni pemudahkan dapat 4, 3 darab 4 12, pemudahkan 20 dengan 4 dapat 5. Jadi 20 nisbah kepada 12 nisbah kepada 5. Baik, walaupun 20 dengan 12 ni kita boleh pemudahkan, tetapi sebab ada 5 di sini bermakna ini adalah jawapan yang terakhir. Semuanya tak boleh dibahagi dengan nombor yang sama. Baik. Soalan C, 3 nisbah 6, 3/6 nisbah 6 nisbah kepada 0.12. Okey, bila melibatkan nombor perpuluhan, pertama sekali tukar dulu kepada nombor bulat, darab dengan, sebab di sini 0.12, maknanya kena darab dengan 100.
darab 100 dapat 360, nisbah 600, nisbah 12. Okey, awak boleh catatkan sini kita darab 100, darab 100, darab 100, dapat jawapan macam ni. Kemudian pemudahkan, bahagi dengan 6. Ini boleh tulis juga bahagi 6, bahagi 6, bahagi 6, dapatlah 60, nisbah 100, nisbah 2. Kemudian cari lagi nombor apa yang boleh dibahagi. 60, 100 dan juga 2 boleh dibahagi dengan 2. Okey, FSTB ialah 2. Jadi awak akan dapat 30 nisbah kepada 50 nisbah kepada 1. Okey. Baik, soalan D. Tengok di sini gabungan. Ada perpuluhan dan juga ada pecahan. Jadi maknanya awak boleh pilihlah sama ada nak tukar kepada perpuluhan ataupun nak tukar kepada pecahan. Tapi contoh yang cikgu bagi di sini, cikgu tukarkan 1/2 kepada 0.5. Jadi sekarang ni ada perpuluhan dengan nombor bulat sahaja. Kita tak boleh buat kalau banyak-banyak bentuk macam ni. Okey. Jadi macam tadi juga, tukar dulu kepada nombor bulat. Maknanya yang ni darab dengan 10 sebab satu tempat perpuluhan sahaja. 0.2 darab 10, 0.5 darab 10, 4 darab 10. Dapat 2 nisbah kepada 5, nisbah kepada 40. Okey, tak boleh pemudah dah. Maknanya habislah jawapan kita setakat ni sahaja. Baik. Okey ya. Jadi setakat tu kita dah bincangkan 3 unit dalam tajuk ni. Daripada yang pertama tadi maksud nisbah. Kemudian nisbah setara dan juga mempermudahkan nisbah kepada bentuk yang paling ringkas. Okey, jadi di sini ada sedikit latihan. Okey, cuba baca. Berdasarkan situasi yang diberi, wakilkan hubungan antara 3 kuantiti dalam bentuk A nisbah kepada B nisbah kepada C. Okey. Situasi yang diberi yang pertama, sebuah rak memuatkan 3 buah buku matematik, 5 buah buku sains dan 8 buah buku geografi. Okey, ini situasi yang diberi dan anda diminta tukarkan ayat yang panjang ni ke dalam bentuk nisbah. A, nisbah B, nisbah C. Jadi kaedahnya awak bolehlah buat macam di sini, contohnya matematik wakilkan dengan M, sains dengan S dan geografi dengan G. Jadi boleh letaklah di atas ni M nisbah S nisbah G. Okey. Cuba buat sendiri yang tu. M nisbah S nisbah G. Jadi di bawah tu senaraikan. Matematik di bawahnya ada 3. Sains ada 5 dan geografi ada 8. Maknanya awak akan dapat 3 nisbah 5 nisbah 8. Okey. Soalan B. Puan Lily memelihara 4 ekor kucing, 7 ekor arnab dan 2 ekor kura-kura di rumahnya. Jadi yang ini maknanya kucing boleh wakilkan K, nisbah A, arnab, nisbah kura-kura ni letak R contohnya. Jadi di bawah tu senaraikanlah 4 nisbah 7 nisbah 2. Lepas tu semak balik, kalau boleh permudah, permudahkan. Kalau tak boleh pemudah, maknanya jawapan tu adalah jawapan yang paling akhir. Okey, jawapan yang paling ringkas. Baik, yang ketiga. Terdapat 2 biji tembikai, 10 biji betik dan beberapa biji limau di dalam sebuah kotak. Yang ni beberapa. Beberapa maknanya dia tak bagi lagi bilangan. Tetapi bilangan limau adalah 3 biji kurang daripada betik. Maknanya awak kena buat pengiraan lah. Tembikai ada 2, betik ada 10, limau 3 biji kurang. Maksudnya kalau betik 10 bermakna limau adalah 7. Jadi nisbah yang awak akan dapat ialah 2 nisbah kepada 10 nisbah kepada 7.
Okey, ni semua boleh jawab sendiri. Dan yang keempat, Ali, Ahmad dan Abu suka mengumpul jersey bola sepak. Ali mempunyai 10 helai jersey, manakala Ahmad mempunyai 2 helai lebih daripada jersey Ali. Okey, Ali ada 10, Ahmad 2 helai lebih, bermakna Ahmad ada 12. Abu pula mempunyai 5 helai kurang daripada Ahmad. Maknanya 12 tolak 5 lah, 7. Jadi maksudnya nisbah dia ialah 10, nisbah kepada 12, nisbah kepada 7. Okey, ni contoh latihan yang pertama, bab yang pertama tadi, menukar situasi ke bentuk nisbah. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, latihan yang kedua, bagi setiap pasangan nisbah berikut, isikan petak kosong dengan tanda sama dengan, jika setara, atau tidak sama dengan jika tidak setara. Jadi buat pengiraan. Tengok kedua-dua ni setara atau tidak. Jika setara, maknanya di sini letak tanda persamaan. Jika tidak setara, di dalam kotak ni letakkan simbol tidak sama dengan. Jadi kemahiran ni pun kita dah belajar tadi. Maksudnya awak cuba darab di sini dengan nombor yang sama. Contohnya 3 darab 8, 24. 8 darab 8, 64. Jadi kalau dapat macam tu bermakna adalah setara. Jadi tandalah tanda sama dengan di sini. Begitu juga di bahagian C ni. Adakah setara 6 nisbah 7 dengan 120 nisbah 140. Begitu juga soalan B dan juga soalan D. Jadi awak cuba jawab satu persatu. Semuanya hanya melibatkan nombor bulat sahaja. Baik, latihan C, latihan nombor 3, permudahkan setiap nisbah yang berikut. Okey, cikgu harap awak sempat untuk salin soalan-soalan ni. Pemudahkan, contoh macam inilah, 2 nisbah 6, bila pemudahkan dapat 1 nisbah 3. Bahagikan dengan 2. Yang ini bahagikan dengan 6, 1 nisbah 2. Kalau pecahan, darab dengan penyebut. Darab dengan GSTK bagi penyebut. So yang ni sama aja 3. Jadi awak darabkan kedua-dua nisbah ini dengan 3. Kalau perpuluhan, tukar dulu kepada nombor bulat. Okey, dan begitulah seterusnya. Sama ada untuk pecahan untuk nisbah 2 kuantiti ataupun nisbah 3 kuantiti. Okey, jadi maknanya cikgu dah bagi 3 latihan. Kalau boleh cuba selesaikan ketiga-tiga ini. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Dan kita dah cuba untuk mencapai objektif pada hari ini, iaitu yang pertama sekali, pelajar dapat memahami konsep nisbah. Jadi awak boleh terangkan apa dia nisbah, mesti dalam unit yang terkecil, yang paling ringkas. Yang kedua, pelajar dapat menerangkan tentang nisbah setara di mana nilainya adalah sama. Dan yang ketiga, pelajar dapat memahami konsep mempermudahkan nisbah. Maknanya mempermudahkan nisbah sama ada mendarab ataupun membahagi dengan nombor yang sama. Kalau untuk pecahan, maknanya tukar dulu kepada pecahan tak wajar, kemudian darab dengan GSTK. Dan untuk nombor perpuluhan, tukar dulu kepada nombor bulat dan kemudian bahagi dengan FSTB. Okey, baik. Jadi cikgu harap pelajar semua dapat memahami apa yang cikgu dah bincangkan pada pagi ini. Dan sambil tu cubalah yang mana yang dah tingkatan 2, tingkatan 3 pun awak boleh ulang kaji balik tajuk ni. Yang mana yang tingkatan 1, cuba faham dan cuba jawab soalan-soalan ni yang cikgu bagi di akhir ni. Okey, dan cikgu harap supaya awak semua dapat memanfaatkan masa cuti ni dengan sebaik-baiknya, buat latihan yang diberi, ikut program yang diadakan ni pada setiap pagi dan ikut juga kelas-kelas yang cikgu-cikgu buat di sekolah. Boleh kata kebanyakan sekolah, semua sekolah di Perlis ni majoritinya ada bagi latihan setiap pagi, akan masuk WhatsApp ataupun group meeting. Jadi
buatlah, jangan habiskan masa macam tu saja. Okey, jadi di akhir sesi kita pada hari ini, cikgu harapkan agar semuanya dapat menjaga kesihatan dengan baik, duduk di rumah, jangan ke mana-mana sehingga kita diberi lampu hijau untuk keluar, dan kita berdoa bersama-sama supaya kita dapat merayakan Aidilfitri bersama keluarga. Okey, Assalamualaikum, sehingga kita berjumpa lagi.